Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Saya Madam Kira from madamkira.com. Untuk video kali ni saya just nak share, just nak sharing talk macam tu. Saya punya pendapat, cara saya lah. Kalau macam selalunya mak-mak dekat rumah ni, especially yang jadi housewife, yang jarang berjumpa dengan kawan-kawan, jarang lepak breakfast dengan kawan-kawan, so akan ada satu masa tu kita akan rasa sangat stres, sangat lost. Kalau saya, kerap lah terjadi benda-benda macam tu. Sebab kawan-kawan saya mostly jauh-jauh. Lagi-lagi time PKPB ni kan, kita tak boleh nak jalan-jalan sangat, nak pergi bercuti pun tak boleh. So akan ada satu masa, kalau macam saya, ini saya punya keadaan lah, akan ada satu masa saya akan rasa lost. Tak tahu, walaupun memang dah ada saya punya rutin, saya dah list down semua benda, dah tahu apa nak buat, tapi kadang-kadang rasa satu perasaan tak nak buat apa-apa, tak ada mood nak buat apa-apa. So macam mana cara saya reset balik? Ini cara saya. Kalau korang ada cara lain, korang boleh drop komen kat bawah, kita sharing sama-sama. Nanti saya akan share juga dekat Instagram saya, Fazira Ashkin, kat bawah ni. Saya akan share kat sana juga. Kalau ada idea-idea best daripada mami semua, daripada mak-mak, daripada housewife ataupun ibu bekerja pun boleh je nak komen kat bawah. Mungkin korang ada cara korang sendiri macam mana nak reset balik korang punya hidup, korang punya life, korang punya rutin, apa yang korang buat untuk refresh balik. So kali ni saya akan sharekan 5 cara saya macam mana saya tackle keadaan ni. Cabut dah pula. Sorry tau, saya punya mata ni malam tadi tidur lambat sikit, so dia jadi macam ada air bag dan sangat jelas nampak dia punya tu kan. Kita sambung. So cara pertama saya, korang pernah dengar tak, kalau macam kita naik flight, selalunya pramugari tu akan suruh kita letak oxygen mask dekat diri sendiri dulu, and then baru letak mask untuk orang lain, contoh anak atau siapa lah kan, jagaan kita. Tapi make sure kita yang dapat oxygen mask tu dulu. So saya guna konsep yang sama. Kalau dah jadi keadaan macam ni, saya akan selamatkan diri saya dulu. So apa yang saya buat, saya akan make sure diri saya ni sihat, settlekan diri kita dulu. Contohnya kita mandi lama-lama. Macam selama ni mungkin kita mandi cepat-cepat sebab anak dah menjerit kat luar bilik semua kan. So ini masa dia, kita mandi lama-lama, kita bagi tahu kat husband, saya perlukan masa potong kuku, mandikan rambut, cuci rambut lama-lama, pakai mask semua. Saya akan buat benda-benda macam ni. Minum air yang banyak. Senang kata, take care of myself first lah before saya jaga orang lain. Lepas tu pakai cantik-cantik untuk diri sendiri. Sebab kadang-kadang tu kalau kita pakai cantik-cantik ni, kita akan rasa diri kita ni dihargai tau. Siapa lagi nak hargai kita? Kita kena hargai diri kita dulu sebelum kita hargai orang lain. Yes, kita sebagai ibu ni, kita memang perlu sebarkan kasih sayang kat anak-anak, kat suami. Dia orang perlukan kasih sayang daripada seorang ibu, sebagai seorang isteri. So siapa yang nak bagi kasih sayang kat kita? Yes, of course lah suami, anak-anak akan bagi kasih sayang. Tapi kalau kita sendiri tak appreciate diri kita, macam mana orang lain nak appreciate kita? Kalau kita sendiri tak sayang diri kita, macam mana orang lain nak sayang kita? Kalau kita dah cantik untuk diri kita, kita macam get ready untuk diri sendiri, kita akan lebih rasa motivated untuk buat apa sahaja. Korang bandingkan kalau korang bangun pagi, korang tak mandi, korang pakai selekeh, pakai pijama yang sama, and then buat kerja, korang akan rasa lemau. Kalau saya akan rasa lemau sangat-sangat. Berbeza bila korang bangun, korang pergi mandi, korang wangi-wangi, pakai cantik, pakai bedak kat rumah, pakai lipstick semua. So korang akan rasa lebih motivated nak buat kerja sepanjang hari tu. Macam mungkin dah lama kita tak buat benda tu, kita buat apa yang kita suka, especially tentang penjagaan diri kita. Poin kedua saya ni, dia more to, dia stick to basic lah. Stick to basic. Walaupun kita penat macam mana pun, kerja-kerja kita tu tetap kena buat kan. Contohnya yang basic, masak, lipat baju ke, laundry, macam wajib buat. Kalau tak buat, benda tu akan menambah stres korang. So korang buat benda tu sahaja. Benda-benda lain yang kecil-kecil tu korang relax je.
Kalau macam saya abaikan dulu, saya buat mana yang basic sahaja dulu. Sebab nak tak nak kita kena buat. Kalau kita tak buat, nanti kita akan lagi stres. Kalau itu saya tahu, saya bercakap pasal saya. Okay, so untuk next point ketiga, apa yang saya buat bila saya rasa saya lost, saya akan jot down everything yang ada kat kepala otak saya ni. Mungkin terlalu banyak to do list. Okay, kita nak buat ni, hujung minggu ni ada benda ni, nak kena settle yuran anak semua-semua. So saya akan list down everything, saya akan clearkan saya punya otak. Okay, itu salah satu cara saya lah. Bila saya dah jot down everything and then saya akan sit down, saya akan susun balik saya punya jadual. Okay, bila nak settle ni, so saya akan rasa lega sangat-sangat. Poin yang keempat adalah sentiasa bersedia. Okay, bersedia macam mana yang saya maksudkan? Okay, mungkin hari tu korang rasa macam tak tahu nak buat apa, rasa macam stres, tak tahu, lost sangat, macam tu kan. So kalau boleh hari tu korang prepare untuk esok. Mungkin korang prepare daripada segi mental, daripada segi fizikal. Okay, mentalnya apa? Contohnya, okay, esok ni hari yang sangat busy lah. Contohnya, korang boleh prepare dulu sikit-sikit. Contohnya, esok nak pakai baju apa? Okay, pakai baju favourite korang macam tu. Korang boleh prepare benda tu dulu. Buat slow-slow, jangan stres. Pada tu contoh esok, okay, esok nak masak apa? Nak masak ni ataupun tak nak masak, boleh pergi ke point yang kelima, which is boleh outsource benda tu. Outsource ataupun minta pertolongan orang. Okay, ini selalu sangat saya buat. Kadang-kadang tu dalam seminggu 2-3 kali juga saya buat. Kalau saya rasa macam alasnya, malasnya, depresnya, ada macam anak buat perangai ke hari tu. So kalau saya rasa saya tak sempat nak masak, ni dah point kelima tau, which is outsource ataupun minta pertolongan orang. Okay, contohnya hari tu tak sempat nak masak, so saya akan order je lah. Tak payah nak pening-pening, nak fikir nak masak, nak bergelumang dengan anak yang tengah mengamuk ke apa ke, just order. Selain daripada tu, mungkin kalau rumah bersepah sangat, kita boleh minta cleaner datang kemas kat rumah sekali-sekala, bukannya everyday, bukannya selalu. So benda-benda macam ni boleh menyelamatkan saya lah daripada jadi burn out, daripada penat. Okay, so itu je 5 point yang selalu saya buat. Dan kalau korang ada cara lain yang korang selalu buat, korang boleh share dekat bawah. And insyaAllah saya akan share juga dekat Instagram saya nanti, so that ibu-ibu lain pun boleh dapat juga manfaat ataupun boleh ada idea macam mana nak tackle perasaan loss. Sebagai seorang suri rumah, kadang-kadang kita akan rasa benda-benda macam ni. Itu je daripada saya. Hope korang enjoy watching this video, and yang penting dapat manfaat daripada video ni. Okay, see you in my next video. Bye.